Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang berbahagia, ahli-ahli panel sekalian dan juga yang dihormati rakan-rakan pembentang sekalian. Baik, nama saya Ainal Aidil Ashraf bin Abu Bakar, boleh panggil saya Aidin. Baik, saya akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Komitmen Guru di Daerah Hulu Langat. Baik, mari kita pergi satu persatu. Baik, bagi latar belakang masalah, sudah tentu kita telah pun biasa mendengar iaitu FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, untuk menjamin pendidikan di negara kita ini, maka satu falsafah pendidikan telah pun digubal, dan juga untuk menjamin kelestarian falsafah ini juga, sehingga kini kementerian telah pun menggubal pelan pembangunan yang baru iaitu PPPM secara ringkasnya, yang mana akan digunakan sehingga tahun 2025. Baik, untuk menjamin kualiti yang berada dalam tu, terutamanya di bahagian sekolah, terutama di bahagian sekolah. Jadi dalam anjakan yang telah digariskan dalam itu ialah iaitu anjakan yang kelima, yang mana menekankan elemen kepimpinan, dan dalam PPPM juga tak lain tak bukan elemen kepimpinan yang ditekankan adalah elemen kepimpinan instruksional. Kerana apa? Kerana elemen kepimpinan instruksional ini dapat meningkatkan kemenjadian murid-murid sebanyak 20%. Ini adalah berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan di peringkat antarabangsa. Baik, secara keseluruhannya, bagi latar belakang masalah ini, apabila kita memperkatakan tentang kepimpinan instruksional di sekolah, persoalan utama yang timbul ialah adakah benar kualiti kepimpinan instruksional guru besar dan komitmen guru itu dijaga dan dipertingkatkan di sekolah. Walaupun sekarang ini PPPM telah pun digubal, adakah benar, adakah betul yang ditingkatkan di sekolah. Baik, jadi berdasarkan kepada persoalan tadi, kita di sini ada sudah tentu komitmen organisasi di sekolah, iaitu yang pertamanya sekali adalah pentadbir, dan yang keduanya adalah guru itu yang menjadi sangat penting bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Baik, kemudian kalau kita tengok semula, komitmen guru adalah sangat penting kepada organisasi sekolah untuk mencapai matlamat sekolah, dan tugas guru bukan sekadar mengajar dan memberi ilmu kepada pelajar, malah menentukan maju atau mundur sebuah negara. Baik, kemudian amalan kepimpinan nasional guru besar yang berkualiti, berwibawa dan berkesan memangnya mampu membantu meningkatkan komitmen guru dan merupakan faktor utama keberkesanan sesebuah sekolah. Baik, ini adalah berkaitan dengan instruksional dan juga kaitannya dengan komitmen guru di sesebuah sekolah itu. Baik, jadi menurut laporan PPPM juga menyatakan bahawa 55% PGB ataupun pengetua dan guru besar nanti ini adalah hanya sekadar tempoh perkhidmatan, bukannya kepada kecekapan ataupun kepada kemahiran memimpin. Jadi ini akan menjadi isu kritikal lah di negara kita ini berdasarkan kepada James dan Balasandran 2013, yang mana ini adalah isu kritikal. Kerana apa? Kerana ianya hanya berdasar kepada perkhidmatan, tapi bukanlah kepada dia punya kemahiran dia. Baik, jadi kajian tentang kepimpinan ini telah pun dijalankan oleh Janabi, yang mana menunjukkan bahawa tahap kepimpinan instruksional di sekolah tinggi, tapi kepimpinan kajian yang telah dijalankan Nur Syazrina, yang lagi baru, dan ada yang lama sikit, Tun Rahmat pada tahun 2010, menunjukkan bahawa bertentanganlah dengan Jainabi ini. Baik, jadi untuk ini pengkaji telah pun melihat di daerah Hulu Langat sebenarnya masih belum ada lagi yang membuat kajian di luar bandar di daerah Hulu Langat. Setakat ni hanya sekadar bandar tu ada, tapi untuk daerah luar bandar tu sehingga kini tidak dapat lagi lah dikesan oleh pengkaji. Jadi dalam konteks ini, satu persoalan tentang kepimpinan ini iaitu adakah kepimpinan institusional mempengaruhi komitmen guru di sekolah luar bandar di daerah Hulu Langat, Selangor. Jadi sudah tentu berdasarkan kepada persoalan ini, pengkaji akan melakukan satu kajian yang terperinci supaya dapat mengenal pasti
maklumat tentang kepimpinan institusional dan komitmen guru di daerah ini. Baik, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan institusional guru besar dan komitmen guru sekolah luar bandar di daerah Hulu Langat, Selangor. Baik, ini adalah tujuan. Manakala objektif kajian yang pertamanya adalah mengenal pasti tahap amalan kepimpinan institusional guru besar. Yang kedua, mengenal pasti tahap komitmen dalam kalangan guru. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara amalan kepimpinan institusional guru besar dengan komitmen guru sekolah. Baik, jadi objektif, berdasarkan objektif tersebut, persoalan yang dinyatakan di sini, apakah tahap amalan kepimpinan institusional guru besar? Yang keduanya, apakah tahap komitmen dalam kalangan guru sekolah? Dan yang terakhir adalah, adakah terdapat hubungan signifikan antara amalan kepimpinan institusional guru besar dengan komitmen guru sekolah? Baik, bagi hipotesis kajian, iaitu saya gunakan hipotesis null, iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara amalan kepimpinan institusional guru besar dengan komitmen sekolah. Baik, secara keseluruhannya, kerangka konseptual kajian yang digunakan iaitu menggunakan model kepimpinan institusional Halinger dan Murphy tahun 2000 dan juga komitmen guru, yang mana kepimpinan institusional ini adalah menggariskan 3 dimensi, iaitu mentakrif misi sekolah, mengurus program institusional dan membentuk iklim sekolah. Manakala bagi komitmen guru, iaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berterusan. Baik, jadi berdasarkan kepada konseptual kepada kerangka ini, skop yang dijalankan oleh pekaji sendiri hanyalah dijalankan di luar bandar sahaja, iaitu di luar bandar di daerah Hulu Langat sahaja. Jadi antara yang menjadi batasnya ketika menjalankan kajian ini adalah akibat daripada PKP inilah ya, Sekatan Pergerakan. Jadi secara kutipan data ni tak dapat dilakukan secara bersemuka, tetapi hanya berlaku secara dalam talian. Baik, kalau kita tengok semula daripada metodologi kajian, tinjauan reka bentuk kajian adalah tinjauan. Kaedah kajian adalah secara kuantitatif, ya, sebab kita nak menentukan tahap itu secara spesifik. Kemudian persampling adalah dibuat rawak mudah bertujuan, yang mana kesemua guru-guru di sekolah-sekolah yang terpilih tersebut, ada 7 buah sekolah yang terpilih tersebut dalam daerah dan di luar bandar daerah ini. Jadi semua guru-guru tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai persampling. Baik, jadi berdasarkan instrumen, pekaji menggunakan soal selidik dan juga dijelaskan atas talian. Sebelum diedarkan, pekaji telah pun menjalankan atau melakukan kajian rintis, yang mana nilainya 0.993, iaitu menunjukkan amat baiklah. Tapi baik, berdasarkan itu juga instrumen yang diedarkan juga menggunakan skala Likert 5, iaitu bermula daripada 1 hingga 5, yang mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju sehinggalah kepada 5, iaitu sangat setuju. Yang mana instrumen ini juga ada 3 bahagian, iaitu bahagian A demografi, bahagian B iaitu berkaitan dengan konstruk kepimpinan institusional, dan bahagian C iaitu berkaitan dengan konstruk komitmen guru. Baik, manakala bagi analisis data, pekaji menggunakan sistem yang sedia ada, yang mana sangat famous sekarang ini, iaitu SPSS, yang mana akan menerangkan data deskriptif min dan peratus. Baik, bagi dapatan kajian, baik, dapatan kajian di sini untuk bagi skor min, ya, pekaji telah pun menggunakan daripada Camellia tahun 2020, yang mana menerangkan tentang tahap-tahap pekali min dan juga untuk skor min dan juga pekali kolerasi. Baik, bagi menjawab persoalan pertama, itu tahap kepimpinan institusional guru besar. Okey, jadi dimensi yang pertama iaitu menunjukkan bahawa nilai minnya adalah tinggi, dan secara keseluruhannya bagi keseluruhan dimensi ini, bagi konstruk institusional guru besar ini menunjukkan semuanya adalah tinggi. Namun ianya tidaklah berada pada tahap yang sangat tinggi, ya. Jadi ini adalah
data yang telah pun diperoleh oleh pengkaji. Yang mana mentarikh visi sekolah, nilai minnya hanya 4.03 pada tahap tinggi. Mengurus program instruksional 3.95 juga menunjukkan pada tahap yang tinggi. Dan yang terakhir iaitu membentuk iklim sekolah 3.87 pun sama menunjukkan pada tahap yang tinggi, dan secara keseluruhannya min adalah 3.93 juga menunjukkan pada tahap yang tinggi. Baik, manakala bagi persoalan yang kedua iaitu tahap komitmen guru sekolah luar bandar di daerah Hulu Langat Selangor ini, jadi dimensi yang pertamanya iaitu komitmen afektif menunjukkan pada tahap yang tinggi 3.45 iaitu tinggi, manakala lagi dua dimensinya menunjukkan pada tahap yang sederhana iaitu komitmen berterusan iaitu adalah minnya adalah 2.93 dan juga komitmen normatif 3.29, dan secara keseluruhannya juga menunjukkan bahawa tahap bagi konstruk ini adalah pada tahap yang sederhana iaitu dengan nilai min 3.24. Baik. Baik, manakala bagi menjawab persoalan yang ketiga iaitu hubungan antara kepimpinan institusi guru besar dan komitmen guru sekolah luar bandar di daerah Hulu Langat Selangor. Baik, jadi berdasarkan ini iaitu hubungan antara ini adalah menunjukkan pada tahap yang sangat kuat iaitu ujian korelasi menunjukkan signifikan pada 0.01, maka hipotesis null ditolak. Ini bermakna terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan institusi guru besar dengan guru sekolah di luar bandar ini. Jadi ini adalah tentang apa hasil yang telah pun diperoleh oleh pengkaji, dan secara keseluruhannya, secara kesimpulannya, hipotesis nol ditolak yang mana nilai kolerasinya adalah 0.827. Baik, jadi secara ringkasnya iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara amalan kepimpinan institusi guru besar dengan komitmen guru sekolah. Baik, jadi untuk itu juga pengkaji ada mencadangkan untuk kajian akan datang, iaitu pengkaji mencadangkan supaya menjalankan kajian di kawasan bandar, pengkaji akan datang dapat melakukan perkaitan dan hubungan antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar di daerah ini. Ya, sehingga kini belum ada lagi kajian-kajian yang membuat perkaitan antara dalam dan juga luar bandar. Baik, dan juga pengkaji mencadangkan supaya pengumpulan data itu dilakukan dengan cara yang selain menggunakan surat sidik, contohnya pemerhatian dan juga temu bual. Selain daripada soal sidik lah. Baik, hanya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.